Assalamualaikum kawan-kawan. Sekarang ni pukul 2.23 pagi. Akaun saya baru lepas unlock daripada orang kata blocking sebab 2FA password. Jadi kita hari ni akan buat trading lah. Selalunya saya akan pakai telefon lain, tapi hari ni saya akan pakai telefon lain sebab saya tak sempat untuk set up telefon baru. Telefon lama. Jadi telefon baru ni dia ada dua software, jadi saya akan buat di dalam telefon ni lah. Kita akan bermula dengan, kita akan buka 5 kali perdagangan dengan strategi garis bawah air. Garis bawah air ni saya cipta sendiri, sebab garis bawah air ni bila dia sampai dekat garis bawah air ni, dia akan pantun naik ke atas ataupun dia akan terus ke bawah. Garis bawah air ni yang color pink. Okay. Bila kita tengok color pink tu, dia akan lalu, dia akan terus. Nampak? Tapi kita akan tengok bila dia mendekat dari ke bawah, dia akan tembus ataupun tak. Kalau dia tembus, kita akan beli buy. Tapi kalau tak, kita akan beli sell. So kita buat dalam 1 minit perdagangan, dan jika loss, kita kompensasi sampai level 3. Okay. Dan boleh lah, kalau boleh buka Euro USD, boleh buka GBP USD, tapi saya showkan Euro USD lah. Di sini kenapa saya tunjukkan market sekarang ni tengah orang panggil tak sekata, maksudnya dia orang panggil ni sideway. So bila dia sideway ni, sebab saya suka dekat sideway ni sebab kita boleh baca. Dia sampai dekat dia punya tu, dia akan sampai, dia akan naik, dia akan turun, kita tahu dia sideway. So sekarang ni itulah, kita akan buka perdagangan kita start daripada $1. Okay. $1 1 minit, dan kita kompensasi sampai level 3. Sampai level 3, 5 kali open posisi. Kalau maksudnya kalau kita tengok berapa kali loss, mengikut strategi yang saya gunakan. So di sini korang boleh tengok keadaan market dia adalah macam ni, sideway. So bila sideway, kita tak boleh nak cakap terus buka posisi posisi. So kita kena lihat keadaan candle dulu, keadaan candle dan macam mana candle tu. So sekarang ni saya nak tunjukkan garis di atas air yang saya cipta sendiri. Okay. Garis di atas air ni memang saya pakai buat sementara waktu ni, boleh lah orang kata kan. Jadi saya akan cubalah macam mana keadaan dia. Tapi kita sekarang ni kita tengok dia sideway tengah naik. Okay. Ni dia tengah naik ni tengah naik. So bila dia tengah naik ni, so yang ni kemungkinan dia akan naik atas, and yang ni dia akan turun ke bawah, kita tak pasti. Dia 50-50, dia akan sampai tahap ni. Kita kalau dia untuk beli, buy or sell. Kalau dia buy, kita buy. Second buy and kita sell. Maksudnya second buy, maksudnya saya bila candle yang selepas ini adalah hijau, kita buy. If candle lepas ini sell, kita merah, kita sell. So yang kita buat ni, kita akan tengok okay, kita dah boleh buka position. Bagi saya, dalam position saya buka ni,
Dia tidak perlu untuk menunggu bila memerlukan dia kosong ataupun tidak. Okey, bila dia boleh buka, kita boleh buka dalam dia keadaan 38, 36, 35 ataupun 39, bawah 30. So apa yang kita buat lepas ni, kita akan baca. Okey, dia naik ke atas. Okey, resisten atas. Okey, so dia naik lagi, dia telah melepasi garis resisten tu. So kita boleh open sell 1 minit. So kita open sell 1 minit. Sebab apa? Sebab dia dah melebihi garis resisten, dia akan, bila satu candle yang besar dia naik, dia akan turun ke bawah mengikut apa yang ni lah, untuk supply and demand. Jadi kita tengok candle supply and demand ni, kita tak boleh nak kata tak boleh. So kita tengok keadaan supply and demand tu macam mana. Adakah dia straight buy atau straight sell? Adakah pada abang buka ni berjaya bang? Saya pun tak tahu. So if kalau kita tak berjaya, kita akan level 2.5. Okay, kita sekarang ni tak berjaya. Kita 2.5. Okay, so kita tunggu konfirmasi untuk candle. So candle dia akan menyentuh garisan bawah air. So bila dia nak menyentuh garisan bawah air, kita boleh beli. Sebenarnya kalau biasanya saya akan buka dia menyentuh, tak sampai menyentuh pun, dia dalam jarak yang sekata orang kata kan. Jadi bila dia dah naik ke atas, dia akan turun ke bawah tu juga. Keadaan merah. Okay, kita buy, sell. Kita sell kita sell selama 1 minit. So apa yang saya pandang sekarang ni, candle memerlukan satu, dia telah membuat satu lanjakan. Okay, bila dia sampai di sini, tahap dia di sini, dia akan turun ke bawah. Okay, sebab apa saya kata dia turun ke bawah? Sebab dia telah mencapai titik yang atas ni. Okay, sebab kita boleh buka lagi. Maksudnya untuk level ke-3, level 5 kita buka untuk cover. So kita buka so 5, level 3 kita buka. So level 3 ni kita buka, kita kompensasi untuk 3 dari 2.5. So kita dah mencapai area untuk kita jual, sell lah. Sebab apa saya kata sell? Di sini ada candle doji. Okay, di sini ada candle doji. So bila ada candle doji, kita kena berhati-hati. Kenapa saya cakap candle doji kita kena berhati-hati? Bila ada candle doji di sini, okay, dia akan turun. Kenapa kata turun? Sebab candle doji itu adalah satu orang kata, candle doji ini adalah okay, kita berjaya kompensasi level 3. So kita balik pada $1 balik.
macam cakap tadi, ini kendrologi dia. Okay, ni doji dia akan turun, so dia akan buat satu lengkap. Apa yang saya belajar sekarang ni dia belum lagi mencapai. Lepas ni kita akan turun lagi. Sorry, kita masih turun lagi. Kita tengok keadaan dia, adakah keadaan dia naik ataupun turun. Sebab situ keadaan dia ada satu doji. Doji ada banyak jenis doji. Monday morning doji ada, doji membalikan arah ada. So yang saya cakap pada tuan-tuan puan lah, maaf sekarang ni pun saya punya line pun tak berapa nak okey. So sebab saya tak suka buat dalam telefon ni. Sebab apa? Sebab jadinya saya kena buka yang lain dulu, contohnya GBP. Okay, kita buka GBP dan kita pun still juga tak dapat. Kita buka untuk line tak berapa okey So garis bawah air ni adalah strategi saja. Strategi saya ni, garis bawah air ni adalah bila dia sampai garisan tu, dia akan memantul balik. Bila dia menembus, dia akan naik ke atas. Tapi dia akan buat satu pembentukan trend yang baru. Okay? Setiap kali dia menembus garis bawah air ni, dia akan buat satu trend baru. Jadi benda ni hanya akan macam ni, benda ni percuma. Tak perlu buat apa-apa. Untuk mengetahui strategi ni, join grup saya. Tak perlu bayar saya 1 sen pun. Saya tak perlukan duit anda. Tapi saya perlu tengok anda berjaya. Okay, anda berjaya daripada macam mana? Contohnya saya akan bagi link di bawah. Di bawah ni saya akan bagi link untuk tuan daftar. Link untuk daftar. Okay, link untuk daftar. Gunakan sebaik-baiknya link saya ni. Deposit serendah $200. Sebab apa saya cakap $200? Sebab bila tuan puan baru lagi dalam area trading binary, banyak kesalahan yang akan tuan buat. Okay, banyak kesalahan yang tuan buat. Jadi untuk latihan dan untuk berjaya, tidak perlukan untuk tuan gunakan real money. Dia ada demo di sini. Tuan boleh pakai demo untuk test bagaimana saya punya strategi ni okey atau tak. Saya tak minta duit. Sebab saya tahu dalam waktu COVID ni semua orang tak bekerja kan. Semua tinggal di rumah. So ini paling senang lah untuk orang buat duit waktu COVID-19 ni, bersama dengan anak bini, bersama dengan kawan-kawan kalau ada kan. Tak perlu risaukan masalah kewangan. Sebab di sini saya kata apa, tak perlu risaukan. Di sini tuan ada macam kalau tuan deposit $200, tuan boleh buat untuk level kompensasi dalam level 3. So level 3 tu dah bagus dah. Kalau sehari tuan boleh kumpul $10. Satu bulan tuan boleh kumpul berapa? Dah tentu 300 ataupun 500.
Ini akaun ni saya tak kata ini akaun saya ni saya tak maksudnya kenapa buat strategi tapi akaun pun baru $90. Ha, saya tak macam akaun-akaun lain macam tuan tengok di YouTube lain semua main orang kata uh, all in. Kita ada waktu dia kita all in, ada waktunya kita orang kata uh, ngikut strategi. Maksudnya tuan ada RM90, $90. Katakan tuan ada $200. Satu hari tuan berniaga yelah satu hari tuan berniaga tuan boleh sampai $10,000. Boleh tak mustahil tuan boleh sampai tapi bukannya hari-hari. Pasaran ni bukan milik kita. So kita tak boleh nak kata alah buat 10,000 USD senang je orang boleh buat. Itu rezeki dia. Masing-masing ni ada rezeki masing-masing. Bukan nak kata dia macam tu, dia trader macam tu. Jadi kita kena jagalah. Maksudnya kita kena jaga contohnya pelaburan kita. Contohnya satu hari kita melabur kita nak untung $5. Dalam satu hari $200, tuan nak untung 1%, maksudnya $20. 10% lah $20. Bila dah sampai tahap $20 kena stop, disiplin. Melainkan tuan adalah trader yang profesional. Tapi trader yang profesional pun dia kadang-kadang dia akan melampaui batas. Melampaui batas ni sebab apa? Dia kadang dia mengikut emosi. Saya pun tak nafikan saya sendiri mengikut emosi. Contohnya kita salah membuat perhitungan. Sebab itu saya cakap untuk 1 minute candle ni orang yang betul-betul yang boleh membaca saja. Bagi pemula saya tak showkan untuk buat 1 minit. Kecuali mengikut signal daripada saya. Macam tadi tu 2 kali $1 loss, $2.5 loss, kali ketiga $5.5 okey kan. So situ kita boleh lihat macam mana kompensasi dilakukan. Macam mana kompensasi tu daripada $1, $2.5, $5, $9, $18, $18, $36. Itu mengikut jumlah berapa kita mampu. Jangan kita ada $10 kita berniaga macam orang kaya. Contohnya bab kata bukan nak hina ke apa kan. Contohnya kita ada RM10 tapi kita berniaga macam kita ada modal RM200. Jadi situ planning untuk perniagaan kita tak menepati syarat. Kita tak boleh hentam kromo perniagaan ni. Contohnya perniagaan dalam bidang pelaburan ni kita tak boleh hentam saya ada $10. Okey, saya padam dulu. Saya ada $10 jadi saya nak berniaga $200. Tak boleh. Contohnya you ada duit $10. You kena build up your account. Maksudnya build up bukannya satu hari boleh you dapat. Melainkan you adalah trader profesional. Pengalaman you 5 tahun, pengalaman you 3 tahun, you boleh buat. Tapi itu pun risiko. So saya tak cadangkan waktu sekarang COVID-19 ni orang tak bekerja, deposit $200, so you nak habiskan $200 tak. Bagi saya kita play safe. Yang penting kita play safe. So bila kita play safe, jadi kita tak ada waktu untuk kita membazir. Biar kita cakap kita punya profit harian kita $5, tapi kita kena fikir jarak masa tu maksudnya berterusan. Maksudnya profit yang berterusan. Bukan hari ni profit, besok rugi. Biar tiap-tiap hari profit. So di situ saya akan ajar korang semua trading di binary. Di grup forex pula saya belum ada grup forex, tapi ada ura-ura yang nak ajak saya grup forex ni. Sebab forex ni
Saya belum lagi sebab saya baru blow saya punya account. Jadi account yang satu lagi tu baru tengah grow. Contohnya dalam $800 gitulah. Tak banyak lah. So kalau saya nak trade forex ni, saya takut juga. Kadang-kadang yelah kita tak tahu, kena fikir. Kadang-kadang ada hantu dalam. Yang macam-macam banyak orang lama trade forex, tapi dia tak fikir bila dia buat group ada yang market maker belakang yang follow macam saya ni kan. Saya sebab bila kita tahu ada macam-macam, saya tak pakai telefon ni sebab apa? Sebab saya menggunakan telefon ni dalam email, buat kerja biasa. Tapi saya ada software untuk trade. So itu saya katakan, sekarang pun dah pukul 2.44 waktu hari Jumaat. Saya memang tak tidur hari Jumaat ni, Khamis malam Jumaat. Bila Khamis malam Jumaat ni, saya ajaklah semua-semua kalau dah waktu Covid ni, kita semayang hajat, kita semayang tahajud, semayang sunat. So tak payah tidur. Waktu sekarang dalam pukul 7 lepas subuh baru kita tidur. Sambil kita trading ni, sambil kita ingat Allah. And duit ni, rezeki apa ni, bukan mati besok kita bawa pun. Tu saya cakap banyak dengan kawan-kawan saya, duit ni alah duit belanja untuk makan, tapi kita tak bawa mati. Percayalah cakap saya. Jadi kita tak payah nak fikir satu hari, bagi permulaan lah untuk tuan-tuan perempuan bertrading dalam binary ataupun dalam forex, kita tak perlu tinggi sangat target. Kita perlukan target harian, orang kata berterusan. Target harian kita tu mencapai tahap berterusan. So disiplin, lepas tu strategi yang betul, motivasi diri. So semua orang cakap itu kunci kejayaan. Dan terakhir kata bagi saya, kita dah pun menyampai akhir zaman sebenarnya. Lama waktu pagi-pagi ni. Jadi janganlah lupa waktu kita bertrading ni, ada untung-untung sikit ni, kita sedekah dekat anak yatim, masjid kan. Besok hari Jumaat. So jadi kita perlu, orang cakap, tak perlulah orang kata perlu keluar. Sekarang ni pun tabung-tabung anak yatim Syria ni pun ada buka tabung kan. So kita boleh secara online saja. Jadi lagi satu lagi saya nak ingatkan. Tadi saya dengar kawan saya cakap, botak, engkau ni sekarang ni trader untung ribu-ribu. Yang kata macam tu macam kita bila kita untung ribu-ribu, kita kena standby dengan loss. Bagi adik yang member saya daripada sekolah teknik dulu, dia kata macam tu, saya tak balas dalam chat tu, sebab saya tahu kalau dalam chat tu nanti orang kata apa pula kan. Saya tak nak ada timbul fitnah, saya tak nak timbul ada prasangka tak baik ke, orang cakap budak ni belagak ke apa kan. So jadi saya komen dalam ni sajalah. So itu orang cakap, trade, kita sebagai trader ni ada waktu time kita loss, ada waktu kita profit. So waktu kita profit, kita gunakanlah profit kita sebaik-baiknya. Okay, saya bukan nak kata tuan tak payah nak apa orang cakap, withdraw. Bagi saya ada satu tahap. Contohnya saya ada satu hari saya nak berapa, bila sampai saya punya tahap macam tu, saya akan stop. Then tapi saya ada satu, bila saya ada satu keputusan, maksudnya pair, contohnya GBP, JPY, DJ, contohnya saya ada satu technical saya buat sendiri. Lepas tu berdasarkan technical tu saya analisis sendiri. So saya bandingkan dengan yang tempat lain. Lepas tu saya rasa benda ni boleh pergi 100% boleh pergi, total out. So saya akan total out situ. Itu bila saya dah 100%, maksudnya saya dah 100% faham,
100% percaya. Benda ni boleh pergi, benda ni boleh naik. Tapi mesti ada dia punya timbal balik. Maksudnya mengikut apa analisis kita tu. Janganlah analisis kita just tengok je, oh ni naik ni, buy naik. Tak boleh. Itu namanya, tu orang kata, macam orang kata berjudi. Jadi kita bukan berjudi di sini. Di sini kita mengikut price. Kalau kita candle to candle, kita ada price action. Price action tu mengikut market demand and supply. Okay? Demand and supply. Demand and supply ni ada candle-candle dia. Jadi candle-candle ni tuan kena belajar. Tapi saya tak showkan tuan belajar candle ni sebab yang profesional pun masih lagi lost. Orang kata. Biasanya candle to candle ni kita boleh ikut, tapi dengan jumlah kita trade tu dengan jumlah yang tak merugikan kita, supaya kita boleh membuat timbal balik. So saya kat sini itulah niat saya. Memang sendiri tak ada, bukan niat untuk saya untuk menunjuk, bukan untuk apa, untuk just saya terlihat dalam TV tu, saya ada seorang abang tu menangis, dia kata dia tak ada kerja, makan tak ada, apa semua tak ada. Bayangkanlah kesian. Dia hanya tahu repair barang. Macam saya ni dulu repair barang tuan-puan. Saya basic saya electrical. So electrical ni saya, yalah, bila tu kawan-kawan ada macam benda-benda baru ni, kita nak test, kau banyaknya dapat duit kan. So kita belajar dari situ. So dah sekarang ni pun dekat nak berapa tahun, 9 tahun. So benda tu dah lama. Saya belajar sendiri, saya belajar orang cakap daripada loss, daripada bangkitnya, daripada kosong, daripada duit tinggal 10 sen dalam poket. Tu orang kata seorang trader ni yang berjaya ni, dia tak, orang senang, kau ni berjaya lah, bagus kau ni kan. Tapi dia tak fikir kepayahan, kejerihan yang berlaku sebelum dia berjaya, sebelum dia dapat apa yang dia nak, sebelum dia hilang segala-galanya. Ingat, bila kita sebagai seorang trader ni, kita bersedia untuk menghadapi kerugian dan kita bersedia untuk mengatur strategi apabila kita mendapat profit yang banyak. Bukan kita saya kata bukan dapat profit yang banyak ni kita kena simpan. Tak. Sebenarnya bagi seorang trader, bagi seorang peniaga, dia akan berfikir macam mana nak jaga duit dia. Macam you dengan Allah. Okay, you dengan Allah, you nak just Allah cakap you semayang saja, buat baik saja, itu je yang perlu buat ke? Tak. You kena ingat Allah. You kena ingat, you sebagai hamba, you kena ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan setakat you sembayang, you baca Quran, tapi setiap perbuatan you tu you anggap Allah nampak. Apa yang you buat, sekalipun apa yang berlaku, semua atas redha Allah. Jadi itu saja yang sampai pagi ni pukul 2.50. Jadi mari kita sama-sama berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi luaskan minda kita. Jangan kita berfikir negatif, fikir positif. Waktu COVID-19 ni jangan keluar rumah. Kita kena fikir polis semua jaga keselamatan kita. Askar, bomber apa semua, JPAM apa semua jaga keselamatan kita. Bila kita keluar, kita just macam kita nak bunuh diri. So kita sebagai ejen penyebar wabak. So jangan kita buat macam tu. Kita perlukan, makin lama kita tak mengikut arahan, makin lama lagi lah tempoh lock up kita nanti, PKP ni akan berjalan. So okay, salam Jumaat bagi saya. Selamat beraktiviti, bertrading, yang mana yang berkhalwat, contohnya berkhalwat kepada yang ada yang ke atas, maka saya mengucapkan segala ribuan terima kasih saya melihat. Lepas tu jangan lupa tekan tombol like, subscribe saya punya channel.
sebab ni channel terbaru. Okey. Apa pun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.